Baca doa Adam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, thank you Adam. Okay. Hari ni kita nak bincang dulu soalan yang homework tu kan. So sebenarnya macam ni, saya buat macam ni. Nama yang saya tik tu, kalau hantar homework walaupun ada salah, saya akan tik je. Tapi tak boleh salah semua. Macam tu. Tak boleh salah semua. At least kalau contoh saya bagi 4 soalan. At least satu betul pun saya dah tik dalam nama. Saya nampak usaha awak tu kan. So jangan dah salah semua. Jangan merepek sangat. Kalau merepek saya tak tik lah. Macam tu. Tapi jangan lambat sangat hantar. Kalau hantar malam-malam tu saya dah tak tengok dah lah. Sabtu last tahu. Okay. Saya tolong awak tolong saya. Okay. Alright, so hari ni kita nak bincang. So far sebenarnya tak ada masalah. Cuma ada juga yang macam tak tahu macam mana nak buat. Okay, so untuk soalan. So saya tunjuk satu-satu ya. Okay, so kita mula dengan soalan perbincangan homework yang lepas. Nombor 1A1 Roman. Dia suruh kembangkan. So bila kembangkan, just masukkan saja dia punya kurungan tu lah. Masukkan saja. Tapi bila ada kurungan dengan kurungan ni, tolong settle kurungan dengan kurungan dulu. Maksudnya settle kat ini. Buat anak panah ni. Jangan malas. Sebab apa anak panah ni lah yang membantu awak untuk, nak buat ni. Macam tu. So kat sini kita akan ada negatif 2, biar dulu. P darab P, P kuasa 2. Negatif P darab tambah 1, tambah P. Negatif 1 darab P, negatif P. Negatif 1 darab 1, jadi negatif 1. So, P tolak P, dia jadi kosong. So, tinggal negatif 2. P kuasa 2 tolak 1. So, dia jadi negatif 2, P kuasa 2 tambah 2. Kenapa tambah 2? Sebab sini negatif kan? Sorry. Sini negatif. So, masuk dalam ni. Ni saya masukkan ke dalam. Jadi sebenarnya negatif 2 ni saya masukkan ke dalam. So, negatif 2 darab P kuasa 2, negatif 2 P kuasa 2. Negatif 2 darab negatif 1 akan dapat positif 2. Kalau rasa macam tak yakin, dia positif ke negatif, awak ingat. Kalau negatif darab negatif dapat positif. Tapi kalau negatif darab positif akan dapat negatif juga. Okay, clear tak? Soalan satu je. Jadi ramai betul lah, tak ada masalah pun sebenarnya. Ramai yang betul. Okay. So yang ini ada juga yang tanya saya, 2 Roman ni, macam mana nak buat kalau ada kuasa 2? Sorry, saya macam tak sihat sikit. So macam mana nak buat kalau ada kuasa 2? Maksud kuasa 2 tu kita darab 2 kali. Okay, contoh saya bagi X kuasa 3. So sebenarnya dia X darab X darab X. Ini maksud X kuasa 3. So kalau X 5Y tolak 2 X kuasa 2, maksudnya kita darab benda yang sama ada 2. Darab sekali lah maksudnya, tapi ada 2 nombor yang sama lah. Okay, so tolong ingat tu. Kalau dia letak X kuasa 3, so awak tak? Dia letak 5Y tolak 2X kuasa 3. So maksudnya ada 3 lah. 5Y tolak 2X tu, 5Y tolak 2X, 5Y tolak 2X. Okay, so maksudnya ada 2 kat sini. So saya tulis ya. So 5Y tolak 2X. 5Y tolak 2X. Inilah maksud kuasa 2 ni. Dia ada 2 kali benda yang sama. So bila dapat macam ni, apalagi expand lah. Okay, saya tak galakkan awak buat macam saya tadi. Terus buat 4 anak panah tu. Buat satu-satu. Okay, saya suka buat macam ni. Satu sini. Kita sini. Okay, settlekan dulu. 5Y darab 5Y dapat 25Y kuasa 2. Sikit lah. 25Y kuasa 2. 5Y darab negatif 2X, negatif 10 XY. YX pun betul, tak ada masalah. YX betul, XY pun betul. No issue Okay, so settle yang itu, kita buat yang belakang pula. Negatif 2X darab 5Y, negatif 2X darab 2X, negatif 2X. Okay, so negatif 2X darab 5Y dapat negatif 10 XY lagi. Negatif 2X darab 2, negatif 2X akan dapat negatif darab negatif akan jadi positif. Positif 4
X kuasa 2. Kenapa jadi X kuasa 2? Sebab X darab X. So, jadi X kuasa 2. Dia nak sedawa pun. Okay, so bila dah sampai sini, tengok apa yang sama. Kalau benda tu duduk jauh-jauh, kena susun dulu. So sekarang ni kita tengok, okay 25Y, dia tak ada gang. So kita terus tulis 25Y kuasa 2. Okay, tengok. Negatif 10XY, dia ada gang tak lagi XY? Ya, ada. Yang ada XY lagi, negatif 10XY. So negatif 10 akan jadi negatif 20XY. Sudah sekali, tambah 4X kuasa 2. Okey, untuk susunan, tak ada masalah pun. Kalau awak nak buat 25Y tambah 4X kuasa 2, tolak 20XY. Tak ada masalah pun. No issue lah sebenarnya. Susunan tak ada isu. Yang penting, jangan salah kira tambah. Tolak tu, darab tu, jangan jadi salah kira. Janganlah negatif 2X darab negatif 2X dapat 4X je. Positif 4X je. Dia mesti apa? Positif 4X kuasa 2. Sebab ada X darab X. Okey. Kalau siapa ada soalan, terus angkat tangan dan tanya. Kalau saya laju sangat, bagi tahu. Sebab ini ramai dah buat dah. Saya macam explain balik dia. Sebab ada yang macam tak faham. Okay, next. Seterusnya. 5K, P tambah 1, tolak 6P, 2 tolak 3K. Okay, so macam ini, kena selesaikan satu-satu. Kat sini awak nampak tanda tolak kan? Kat 6P ni kan? So dekat sinilah pemisah dia. Tengok. Saya allergic. Saya dalam tak mandi. So nampak tu ada negatif, ada tolak kat situ kan? So situlah pemisah dia. Maksudnya 5K P tambah 1 tu 1, awak kena kira dulu. And then negatif 6P, 2 tolak 3K tu 1 awak kena kira. So tolong kira satu-satu. Jangan kalut saya nak kira semua. Okay, so kita kira daripada depan. 5K masuk dalam dekat P dengan tambah 1. So akan jadi, saya buat virus ni ya. 5K P tambah 5K. Kenapa tambah? Sebab 5 tu positif. 1 tu pun positif juga. So positif jumpa positif, positif lagi lah. Okay, lepas tu, bila dekat negatif 6P ni, awak kena ambil negatif 6P ni, bawa masuk dalam. Jangan masukkan 6P saja. Sebab negatif tu kepunyaan 6P. Ingat, apa-apa simbol duduk depan nombor, itu nombor belakang yang punya. Bukan nombor depan yang punya. Bukannya 5K tu punya, negatif tu tak. Negatif tu 6P yang punya. Okay, so saya pun bawa masuk dalam. So negatif 6P darab 2 dapat negatif 12P. Lepas tu negatif 6P darab negatif 3K. Dapat negatif jumpa negatif akan jadi positif. Positif 6 darab 3 berapa? 18 kan? 18 KB. Betul tak? Betul itu. Sejak tekan kereta ni, aku hilang semua ingatan. 18. So settle dah dekat sini. Maksudnya kita dah darab siap-siap lah. Kalau seandainya awak tak nak darab negatif 6 tu, awak nak darab 6 saja, boleh. Tapi jawapan awak kat sini awak akan isi dalam kurungan. Macam ni. Dari sini tak jadi positif lah, dia akan jadi negatif. Lepas tu baru awak masukkan negatif tu masuk dalam. Tapi saya tak suka buat macam tu, takut you all lupa. So saya lagi suka terus je negatif 6P. Tak payah buat 6P darab 2, 6P darab negatif 3K, tak payah. Terus ambil je negatif 6P darab 2, negatif 6P darab negatif 3K. So jadi positif 18KB. Okay, bila sampai sini macam saya cakap tadi, mesti susun. Wajib susun. Kalau tak susun, awak tak nampak. Kalau awak macam baru lagi kan, newbie lagi kita cakap kan. Newbie tolong susun lah. Jangan rasa macam pandai sangat. Okay, so kita tengok dulu. Okay, 5KP dekat depan. Kita salin baik 5KP. Tengok ada lagi tak KP? Okay, ada 18. Tambah 18KP. Tambah 5K. Ada lagi tak K? Tak ada. Tolak 12P. So, bila dah siap tulis, tolong semak. Cukup tak berapa nombor yang ada? So, saya pun semak. 5KP ada, 5KP ada. 5K ada, 5K ada. 12P ada, 12P ada. 8KP ada, 8KP ada. So cukup dah 4 nombor daripada asal yang tak susun. Kita dah susun bagi mudah untuk kita nampak. Oh, ini boleh tolak. Ini boleh tambah. Maksudnya ini boleh dipermudahkan ataupun diselesaikan lah. Permudahkan tu maksudnya selesaikan
Okay, so bila sampai sini, 5 KP tambah 18. So 18 tambah 5 dapat 23. So 23 KP tambah 5K tolak 12 P. So settle. Macam tu je buat dia. Ada soalan tak? Ada soalan tak nak tanya? Sampai sini. Okey tak? Dah tunggu pun. Cikgu macam mana dapat 23 KP? 5 tambah 18. Okey. Tanya. Okey, so macam tu je. Siapa yang dapat jawapan lain tolong bagi tahu Kalau macam apa macam ni teacher kenapa macam ni cikgu? Kenapa saya dapat lain Kita boleh tanya terus Alright. So seterusnya soalan 2 Roman 4NM 4N tambah M 4N tolak M tambah 5M dalam kurungan M tolak 6. Okey. So dekat sini sama juga macam yang tadi, kita kena pisahkan kepada 2 supaya kita senang nak kira. So kat sini kita nampak okey ada tambah kat tengah-tengah ni kan. So kat sinilah pemisahan dia tu berlaku. Baru kita senang nak kira. Jangan main taram je semua. Mesti pisahkan supaya senang. Okey. Alright. So kat sini pun saya expand dulu. Maksudnya kita dah ada satu belah kan. So saya selesaikan yang depan dulu. Yang depan ni maksudnya kena kembangkan. Atau bahasa Inggeris dia expand So saya expand satu-satu Jangan tamak sangat buat banyak-banyak. Nak pandang nanti awak keliru. So 4N darab 4N dapat 16. Biru lah. 16. N kuasa 2. Mesti N kuasa 2. Sebab dia ada N darab N. N kuasa 2. Kalau tambah lain cerita. Kalau 4N tambah 4N dia akan jadi 8N. Tapi kalau 4N darab 4N dia akan jadi 16N kuasa 2. Bukan nombor saja darab Huruf pun sama darab juga. So dia akan jadi makin tinggi kuasa tu. Okey. Lepas tu 4N darab negatif M. So dapat negatif 4NM. Okey, seterusnya ambil yang satu lagi M. M darab 4N. M darab negatif M. So M darab 4N akan jadi positif 4NM. 4MN pun boleh juga. Tapi saya nak sama dengan yang depan tu NM. Sebab tu saya buat NM, tak buat MN. Okey. M darab negatif M akan dapat negatif M kuasa 2. So sekarang yang depan dah settle. Nak isi dalam kurungan boleh. Tak nak isi pun boleh juga. Okey. Lepas tu kita pindah yang belakang. Ni kita tak susun lagi tau. Kita kira dulu. Okay, so yang belakang pula. Positif 5M darab M. Positif 5M darab negatif M. So positif 5M darab M dapat positif 5M kuasa 2. Positif 5M darab negatif 6 akan dapat negatif 30M. Kita. Dari hidung kan. Inilah energi. Okay. Bila dah siap macam ni, baru susun. Saya suka susun yang kuasa 2 kat depan. Kalau tak nak susun kuasa 2 kat depan pun, tak ada masalah. No issue. Susunan tak menjadi masalah. Yang penting, tahu kalau simbolnya di sini, nombornya di belakang. Ini dia ni punya. Ini dia ni punya. Ini dia ni punya. Jangan tersalah ambil simbol. Kena tahu. Ni negatif kat depan M. 4NM ni siapa punya? 4NM punya. Bukannya 16N kuasa 2 punya. Simbol dekat depan, nombor belakang yang punya. Bukan nombor depan yang punya. So saya pun susun Saya ambil 16N kuasa 2 dulu lah sebab lalang dekat depan. 16N kuasa 2, lepas tengok sampai belakang. Okey, dah tak ada dah 16N kuasa 2 lagi. So boleh proceed lah. So saya pun ambil negatif 5M kuasa 2 sebab saya suka isi yang kuasa 2 kat depan. So negatif M kuasa 2. Okey, tengok lagi ada lagi tak yang M kuasa 2? Ada. Tambah 5M kuasa 2. Tambah 5M kuasa 2. Kita tengok lagi. Okey, ambil yang ada 2 huruf pula. Negatif 4NM. Okay, ada lagi tak NM? Ada. Positif 4NM. Lepas tu, last kali ada negatif 30M. So, bila awak tak yakin, cukup ke tak cukup aku punya ni, tolong semak balik. Lepas susun, make sure you semak balik. Kalau you tak semak, takut ada yang tertinggal.
Okey. Itu saya mark. 16N ada. 16N kuasa 2. Okey. Negatif 4NM. Positif 4NM ada. Ada. Negatif M kuasa 2 ada. 5M kuasa 2 ada. Negatif 30 ada. Tak apa, tik je atas tu sikit. Bukannya tik besar-besar. Tik kecil-kecil je. Sekejap saya nak ambil power bank. Tak ada bateri kat dalam phone. Rujuk pada rantai tadi. Sebaringkan. Okey. So, bila dah sampai sini, mula kira. Yang mana yang boleh kira. Okay, so tengok yang sama lah. Kalau tak ada yang sama tu maksudnya tak ada kira lah. So, N kuasa 2 tak ada. 16, N kuasa 2. Tolak 5, tolak M kuasa 2 tambah 5M kuasa 2. Maksudnya, tolak 1 tambah 5. Sebab depan M tu tak ada nombor kan. Tapi sebenarnya ada nombor 1. Kalau kosong tak ada langsung So, negatif 1 tambah 5 akan dapat positif 4M kuasa 2. Tolak 4NM tambah 4NM jadi kosong. Tolak 30M. Gitu je jadi dia. Okay, ada soalan tak? Siapa nak tanya? Ni. Kalau saya laju sangat bagi tahu tau. Okey ke semua? Kalau okey buat thumbs up tu. Okey tak? Kalau siapa ada soalan terus tanya. Kadang saya ni laju sangat sebab saya rasa macam okey. Okey Tak ada isu soalan ni. Okey. Okey. So seterusnya kita move kepada soalan nombor 4. Saya rasa 4A ni tak ada masalah pun. Ada masalah kat 4B nanti. Okey, so 4A ni dia panjang sikit. Sebab pertama dia ada kuasa 2 kat sini. Yang kedua dia kena expand yang ni. So dia jadi panjang sikit. So bila panjang makin senang awak buat kesalahan. Sebab tu saya suka buat satu-satu. Okey, katakanlah awak tak nak buat yang kembangkan yang belakang tu, awak nak buat yang depan saja, tak ada masalah. Buat satu-satu. Okey, contoh macam mana saya buat satu-satu macam ni Okey, saya salin dulu yang depan. Sebab depan ni tak ada kena apa-apa kan. 14X. Dia tak ada buat apa-apa. So salin dulu. 14X. Tolak. Okey. 3X tambah 5 ni ada kuasa 2. So kena buat 2 kali lah. 2X tambah 5. 2X tambah 2. Okey. Untuk yang negatif 10 tolak X tu, saya salin je balik. Tapi saya tak kembangkan lagi. Okay, dah tinggi tu aku ni. 10 tolak X. 2X tambah 8. Okay, so saya akan kembangkan yang depan sahaja dulu. So 14X tu salin je balik. Dia tak ada apa-apa. So saya kembangkan yang depan. 3X darab 3X. 3X darab positif 5. So 3X darab 3X jadi 3 darab 3, 9. 9X kuasa 2. Masih isi yang kurungan tau. 9X kuasa 2. Lepas tu 3X darab positif 5. Positif 15X. Lepas tu baru pindah yang sebelah ni pula. 5 darab 3X. 5 darab positif 5. So 5 darab 3X dapat positif 15X. 5 darab 5 dapat positif 25. Lepas tu 10 tolak X. 2X tambah 8. Nampak? Saya buat satu-satu. Saya tak usik lagi yang belakang tu. Yang belakang tu saya tak kembangkan lagi.
Saya biar dulu. Sebab apa? Saya takut bila saya kembangkan banyak-banyak, saya keliru. So biar dulu. Okay. Lepas dah siap kembangkan yang depan tu, cuba selesaikan yang dalam kurungan. Ada tak yang sama? Yang sama tu maksudnya huruf dia sama lah. So kalau ada huruf dia sama, selesaikan dulu ya. Okay, 14X salin je balik. Tak. Tengok 9X kuasa 2. Ada tak lagi X kuasa 2? Okey, tak ada. So salin balik 9X kuasa 2. Positif 15X, positif 15X. So sama kan? So 15 tambah 15 tambah 30X. Nampak? Ini tambah, dia tak jadi X kuasa 2. Dia tambah saja. Kalau X kuasa 2, dia kalau darab. Darab saja jadi X kuasa 2. So tambah 20. Tolak 10 tolak X. 2X tambah 8. Nampak? Saya buat satu-satu. 10 tolak X, 2X tambah 8 tu saya tak kembangkan lagi. Saya biar dulu. Saya nak selesaikan yang depan dulu. Okey. So, bila dah settle yang ni, okay, masukkan negatif ni pula. Negatif tu sebenarnya negatif 1 depan tu. Dia bukannya kosong tau, dia negatif 1. So, kita nak pecahkan kurungan tu, kena masukkan negatif kat luar tu. Ataupun kita kena masukkan simbol dekat luar tu. Supaya dapat pecahkan kurungan dia. So, 14X. Negatif 1 darab 9X, negatif 9X kuasa 2. Negatif jumpa 30, negatif 30X. Negatif 25. Okey. Tolak 10 tolak X. 2X tambah. Dua aku ni. 2X tambah 8. Okey. Bila dah sampai sini, barulah kita hilangkan 10 tolak X dengan 2X tambah 8 tu. Kita silangkan, kembangkan. Salah cakap pula, kembangkan. So saya pun, warna merah. So saya pun kembangkan. Satu-satu, jangan tambah. 14X tolak 9X kuasa 2, tolak 30X, tolak 25, tolak. Okey, yang ni, dia tak pecah lagi kurungan tau. Kurungan masih ada sebab kita tak masukkan negatif yang kat luar sekali. 10 darab 2X dapat 20X, 10 darab 8 dapat positif 80. Lepas tu baru kita pindahkan yang ni pula. Kembangkan yang ni pula. Negatif X darab 2X dapat negatif 2X kuasa 2. Negatif X darab 8. Negatif 8X. Okey, sampai sini ada soalan tak? Cikgu, saya tak faham cara nak buat yang belakang punya tu. Yang belakang punya ni, kembangkan je. Jika ada kurungan 2 kan. So setiap kali ada kurungan 2, maksudnya kita kena kembangkan. Kembangkan macam biasa. Yang mana awak tak faham nak kembangkan tu? Kembangkan boleh tak Izri? Boleh sikit-sikit. Boleh sikit-sikit. Kena buat slow. Buat satu-satu. Buat anak panah atas dulu. Daripada nombor depan, pergi dekat nombor kurungan yang kedua. Lepas tu baru pergi nombor yang belakang, nombor yang kedua. Pergi kurungan yang kedua. Kita buat satu-satu. Kalau buat banyak-banyak nanti awak pening. Okay? Boleh Izrin Okey. Alright. So, sampai sini. Ada lagi tak soalan? Tak ada dah Okay. So, bila sampai sini, baru kita nak pecahkan kurungan yang belakang. So, bila kita nak hapuskan kurungan belakang, kita masukkan simbol tu kat dalam. Sebab dia sebenarnya satu. Sorry. Sebelum masukkan simbol, selesaikan apa yang boleh selesai kat dalam tu dulu. Tu yang seterusnya. Ingat, bila kembang, selesaikan, baru masuk simbol. Kembang, selesaikan, apa yang dalam kurungan, baru masuk simbol. Jangan terus masuk simbol, nanti awak yang pening. Nanti susah. Banyak sangat nak kena masuk simbol. So, better awak permudahkan dulu. Selesaikan apa yang boleh selesai. So, saya salin balik dia yang depan ni. Lima. Okay, tolak. Okay, 20X. Ada tak, geng? Ada. Negatif 8X. Lepas tu, tambah 80. Tolak 2X kuasa 2. 2X kuasa 2 dulu tak ada geng. Dia seorang-seorang je kan. Ada X kuasa 2. Dia memang nampak banyak jalan kerja dia. Sebab kita baru belajar kan. Nanti awak dah amateur. Nanti bolehlah buat laju. Tapi jangan careless pula. Okay, so 20 tolak 8 akan jadi 12. 12X tambah 80 tolak 2X kuasa 2. Sampai sini.
Dia dah kurung. Okay. Lepas tu, barulah kita pecahkan kurungan dengan bawa masuk simbol tu. Okay, so 14x tolak 9x kuasa 2 tolak 30x tolak 25. So negatif jumpa 12, positif negatif 12x, negatif 80, positif. Sebab negatif jumpa negatif jadi positif Positif 2x kuasa 2. So dah tak ada dalam kurungan dekat sini. Tapi tak selesai lagi. Sebab kat sini kita nampak ada yang sama kan. So ingat saya cakap, cuba susun yang ada kuasa dekat depan. Makin tinggi kuasa dia duduk depan lah. Kalau tak nak susun pun tak apa. Tapi cuba susun lah supaya awak senang nak kira. So saya pun susun. Okay, so saya tengok dulu yang ada x kuasa 2. Okay, ada x kuasa 2. Negatif 9x kuasa 2 dengan 2x kuasa 2. So, saya pun tulis. Negatif 9x kuasa 2 tambah 2x kuasa 2. So settle yang ada kuasa 2. Kita tengok lain. Yang tak ada kuasa 2, yang ada x saja. 14. X tambah 14x. Macam ni saya tahu 14 tu tambah. Sebab dia tak ada negatif. Bila tak ada negatif maksudnya dia positif lah. Tambah 14x. Lepas tu tolak 30x. Lepas tu tolak 12x. Okay, tengok ada tak? Okay, tak ada dah. Semua x kita dah guna. X kuasa 2 dah guna, x dah guna. So tinggal nombor saja. Negatif 25. Okay, negatif 25 tolak 80. Nampak? So semua nombor dah kena. Dah kena pula dah guna. Kalau rasa tak yakin, boleh tick atas tu. Oh, ini dah guna. So tengok, kod-kod ada yang tertinggal. Sedangkan manusia ni kadang-kadang careless. Okay? Dah terapat pula dengan kawan dia. Okay. So, kita pun mulalah kiraan kita. So, tekan kalkulator je. Negatif 9 tambah 2. Dapat negatif 7x kuasa 2. Kalau awak rasa macam tak selesa, negatif tu duduk depan, nanti awak pindah pergi belakang. Tak ada masalah pun. Lepas tu, 14 tolak 30 tolak 12. X tu tak boleh masuk dalam kalkulator tau. Nanti dia tak boleh kira. So, just tulis nombor. Dapat ni macam saya. Tak nampak. Saya tulis nombor je. Saya tulis nombor je semua. Tak ada tulis XX Masukkan nombor saja. Apa kita aku? Tolak 28X. Lepas tu, tolak 25. Tolak 80. Tolak 100. Gitulah buat dia. Macam gitu. Ada soalan tak? Inilah jawapannya. So, semua dapat negatif. No issue pun. Negatif tu positif tu asalkan jawapannya betul. Saya zoom out sikit. Panjangkan cara kira dia sebab saya buat satu-satu. Nanti kalau awak dah mahir, awak boleh je kembangkan depan tu dengan belakang tu sekaligus. Maksudnya 3x tambah 5, 3x tambah 5 tu dengan 10 tolak x dengan 2x tambah 8 tu buat sekaligus dia punya kembang tu. Ataupun kita panggil expand. Ni saya nak bagi awak macam faham. So far ada soalan tak? Nak salin ke? Tak nak? Okay, ambil gambar. Okay, ada apa-apa tak nak tanya? Sebelum saya proceed. Sebab bab seterusnya ni senang. Boleh habiskan satu kelas lah kalau ikutkan. Sekali kelas pun dah boleh habis dah bab 3. Easy peasy. Okay, ada soalan tak? Semua okey ke? Kalau okey buat thumbs up. Warna merah ni dah. Okey. Boleh lagi ya. Cuma kena slow-slow. Jangan kalut-kalut. Saya terang macam laju kan. Tapi sebenarnya kita buat slow-slow. Okay. So settle. Okay, so seterusnya, dua Roman pun sama juga cerita dia. Kena cari dia pisah kat mana. Lepas tu selesaikan satu-satu. Nampak dia pisah kat sini. Dia pisah dekat depan.
tambah 5A tu. Pisah kat situ. So, mesti pisahkanlah dia, jangan sambungkan dia. Kalau sambung nanti awak yang susah nak kira. Panjang sangat. Okay, so saya pun mulakan dengan depan dulu. Ni saya buat satu juga bagi awak macam nampak. Nanti awak dah pro, awak boleh buat sekaligus. Tak faham, siap, terus. Okay, so mula-mula kita kena expand. So buat satu. 2A darab B, 2AB. 2A darab negatif 4, negatif 8. So kita move kepada nombor seterusnya. 7 darab B, 7 darab negatif 4. So 7 darab B, positif 7B. 7 darab negatif 4, dapat negatif 28. So settle yang ni, di belakang tu saya salin balik je. Tambah. Tolak. So settle, salin dia balik. And then baru kita kembangkan yang belakang. Kembangkan satu-satu. Sebab dari satu je kat depan tu kan. Lupa hidup aku ni garu-garu. 2AB tolak 8A tambah 7B tolak 28. Okay, 5A darab 2B dapat positif 10A. Saya dah tahu positif. Ini positif ni 5A yang punya ya. Yang ni sebab ada nombor. Kalau yang macam tadi ni, ini tak ada nombor. So saya tahulah ini satu. Yang tak ada nombor tu satu maksudnya. Yang ni sebab ada memang ada nombor 5A. Okay, lepas tu 5A darab negatif 3 dapat negatif 15. Okay. So bila dah sampai sini buat apa? Susun yang sama. Tengok dulu ada tak kuasa 2? Okey, tak ada. Pilih huruf yang banyak pula. Okay, AB paling banyak sekarang yang huruf dia kan. Maksudnya dia ada 2 huruf. Okay, so saya pun balik 2AB. Cari lagi. Mana AB? Ini saya dah guna. Mana lagi ada AB? AB. Oh, ada ni 10 AB. Positif 10 AB. Positif 10 AB. So, and then settle lah. Ambil A pula. Negatif 8A. Cari lagi ada tak A? Okey ada. Negatif 15A. So tengok lagi. Okey B pula. Positif 7B. Okay next. Last kali. Negatif 28. Boleh je awak dapat macam ni. Tapi jangan cross nombor tu beria sangat lah. Nanti cikgu balik. Budak ni cancel ke apa jawapan kan. Lagi-lagi korang pakai pen kan. Bukan pakai pensel. Tak apa awak cancel tu. Pakai pensel. Jangan pakai pen. Untuk orang cakap bantu awak lah. Macam mana nak kira. Okay, lepas tu mulakan kiraan. 2AB tambah 10AB, 12AB. Negatif 8 tolak 15. Masuk kalkulator. Negatif 8 tolak 15. Negatif 23A. 7B, 7B saja. Tambah 7B. Tolak 28. Itu sahaja. Tak boleh buat apa dah. Tak boleh settlekan dah. Jangan pergi gatal pula tulis 12 tolak 23 tambah 7 tolak 28. Jangan buat macam tu. Sebab ada yang buat macam tu. Tu saya bagi pesan tu. Ingat, kalau tambah dengan tolak, hanya huruf yang sama sahaja boleh selesaikan. Maksudnya, unknown tu mesti sama. Kalau A dengan A lah. A kuasa 2 dengan A kuasa 2 lah. Bukannya A dengan B. A kuasa 2 dengan A. Tak boleh. Tapi kalau darab dengan bahagi, boleh selesaikan kalau different unknown. Berbeza boleh. Berbeza tak boleh. Itu dah lebih kurang. Dia punya unknown dia. Okey. Ada soalan tak? Okey tak? Kalau okey, thumbs up sikit. Ya. Okay, next. Yang inilah kesusahan dan kepayahan awak semua. Ramai yang tanya saya soalan ni. Saya cakap darab je. Tak tahu korang faham ke tak. Okay. So, untuk soalan ni, pertama sekali, kalau darab tak ada masalah. Ingat macam awak belajar sekolah rendah. Okay, contoh saya bagi sekolah rendah awak 2/3 darab 6/4. Apa awak buat?
12, 3 darab 4, sama dia pula 12 kan? Kita pilih nombor yang sama. 6/3, 2/3 darab 6/3. 6/2. 2/3 darab 6/2. So akan dapat 12/6. Macam itulah saya cakap. Boleh terus darab. Tapi kalau 2/3 tambah ataupun tolak 6/2, yang ni awak tak boleh buat. Sebab dia tambah dengan tolak wajib samakan nombor bawah ni. So ini awak kena darab 2, darab 2, darab 3, darab 3. Sebab apa nak samakan nombor bawah tu. So akan jadi 4/6 tambah 18. 18/6. Baru boleh tambah. So jadi 18 tambah 4, 22/6. Nampak? Nombor bawah tu akan sama walaupun tambah. Bukan kita tambah 6 tambah 6 tu. Tak bukan dia akan kekal je sama. Atas saja yang tambah. Itu kalau tambah dengan tolak. Kalau darab, nombor berbeza pun tak ada masalah. Boleh proceed je. Ni sekolah rendah punya syllabus lah. Saya harap awak ingat lagi. So apa kena mengena saya nak cakap ni? Jadi kita tengok apa yang berkaitnya. So sekarang kita nampak ada 6HK tambah 10K tolak 3H tolak 5 per 2HK darab 8K kuasa 2H per 9H kuasa 2 tolak 25. So pertama sekali awak boleh pilih untuk darab saja terus. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, awak boleh faktorkan 8K kuasa 2H ni jadi 2HK supaya kita boleh potong. Kalau saya suka faktorkan supaya senang. Kita boleh potong. So saya pun buat 6HK tambah 10K. Sorry saya tutup kamera saya asyik dari hidung je. Tolak 3H tolak 5 per 2HK. Okay. So macam mana saya nak jadikan HK tu kat luar? Saya bawa keluar 2HK tu 2HK. Macam yang kita buat macam ni. 8K kuasa 2H. Lepas tu saya bawa keluar 2 dulu. So bahagi 2 tinggal 4K kuasa 2H. Lepas tu saya bawa keluar H. So tinggal 4K kuasa 2. Lepas tu saya bawa keluar K satu lagi. 4K. So dah terjadi 2HK darab 4K. Nampak tak? Siapa tak faham ni? Ini kita bahagi faktor. Kita faktorkan. Tapi pakai macam faktor sepunya. Tak belajar waktu form 1. Faktor sepunya terbesar. Ingat lagi tak ni? Yang ni. Siapa tak ingat angkat tangan? Seorang pula. Izni tak ingat lagi. Ada lagi tak yang tak ingat? So Damia, Izrin, okey, 2 orang tak ingat. So, bila kita buat faktor sepunya ni, maksudnya kita akan bawa keluar benda yang sama. Biasanya, kita buat kalau ada banyak nombor. Tapi ini ada satu nombor, nak bawa keluar dia punya faktor tu. Buatlah macam ni. Senang bagi awak faham. Ingat, bila dah siap ni, 2HK kat luar ni darab sebenarnya. Sebab tu dah jadi 2HK. Cuba buat Cuba mahirkan yang ni. Supaya dia dapat tolong awak. So yang ni, saya pindah. Saya kecilkan sikit dan pindah ke atas. So saya pindah dekat. Okey. Saya nak ganggu. Okey, so jadi 2HK 4K 9H kuasa 2 tolak 25. Tambah 4K tu tak mahu pula nak tulis. Sekejap saya cuba buatkan. Tolak tambah 4K per H. Okey. So bila dah sampai sini, bila nampak ada yang sama dan bersilang. Silang tu kan? Silang macam ni, boleh potong lah. Kena mahirkan juga potong tau. Kalau tak mahir nanti susah.
So saya potong 2HK dengan 2HK. So tinggal 6HK tambah 10K tolak 3H tolak 5 per 1 darab 4K per 9H kuasa 2 tolak 25 tambah 4K per H. So sampai sini. Kita dah potong kan? Kenapa potong nak bagi senang? Okey. So tak adalah bawah tu nanti panjang lebar awak darab sikit je. So 6HK tambah 10K tolak 3H tolak 5 darab je macam biasa dengan 4. So saya akan tulis macam ni. 4K 6HK tambah 10K tolak 3H tolak 5. Saya saja letak 4K tu kat depan supaya awak nampak kita boleh expandkan ke belakang tu ataupun kita akan kembangkan macam ni lah. Boleh dia letak belakang. Kalau contoh saya letak belakang kan. Dia letak belakang 4K ni. Buat macam ni. Sama je cerita dia. Awak kena tetap kena darab juga. Sama je cerita dia. Tapi saya tak depan bagi beautiful sikit. Yang aku rasa macam nak campur tu. Okay, tu saya tak depan 4K per, okay, so 1 darab 9H kuasa 2 tolak 25. Dia tulis je lah sebab 1 darab kan, tak ada apa-apa efek pun. Lagi satu dia 1 bukan negatif 1. Tambah 4K per H. Okay. So selesaikan yang atas ni dulu. Which is kembangkan ataupun expand in English. So 4K darab 6HK. So 4 darab 6 dapat 24. So 24 HK kuasa 2. Sebab sini ada K. Sini pun ada K. So jadi K kuasa 2 lah. K darab K. H tu satu je. K. Tambah. K warna merah tak. Tambah 4K darab 10K. 40K kuasa 2. Okay, 4K darab negatif 3H. Negatif 12H. 4K darab negatif 5. Negatif 20. Sangat ada pula makcik dia tulis rapat ke kanan. Apa ada nak tulis. So itu per dengan 9H kuasa 2 tolak 25. Tambah 4K per H. Okay, so bila dah kembangkan, tolong tengok ada yang boleh selesaikan ke tak ada. So kalau kita tengok kat sini, tak ada yang boleh selesaikan lah. Tapi kita boleh bawa keluar nombor. Maksudnya buat keluar nombor darab tu. Tapi kalau tak nak bawa keluar pun tak ada masalah. Yang penting sekarang ni kita kena samakan yang sebelah. Okey. Ini tadi operasi darab, kita tak payah tukar nombor bawah. Yang saya cakap kan, darab boleh terus proceed je, darab macam biasa. Tapi bila kita nak buat tambah, mesti samakan nombor bawah tu. Ataupun sebut penyebut atau bahasa Inggeris dia denominator. So numerator atas, denominator bawah, penyebut bawah, pengangka atas. So mesti samakan penyebut tu. Sekarang penyebut dekat tambah 4K per H ni, H sahaja. Kita nak samakan jadi 9H kuasa 2 tolak 25. So tak boleh samakan. So maksudnya, belah sini, belah kiri ni kena darab K, belah kanan tu kena darab 9H kuasa 2 tolak 25. Macam kita buat tadi kan, 3 per 2 tambah 6 per 4 contoh ni kan. 6 per 3. So 3 kena darab 2, 2 kena darab 3. Sebab tak ada, dia tak ada kongsi. Tadi saya tunjuk tadi. So kena samakan bawah lah. Ini silibus sekolah rendah. Cuma kita praktikkan je. So maksudnya sekarang 24 HK kuasa 2 tambah 40K kuasa 2 tolak 12 HK tolak 20K buat kurungan darab. Kenapa darab K? Darab K. Darab H. Sebab kita nak bagi sama atas nak bagi sama bawah dia dengan bawah kita. Kiri kanan tu nak bagi sama. So ini 9H kuasa 2 tolak 25 darab K juga. Darab H. K je. Tambah 4K darab dengan
9H kuasa 2 tolak 25. Jadi kita akan darab dengan yang bawah tahu, bukan darab dengan yang atas. Maksud saya kita pilih yang darab tu, nak darab dengan siapa, kita tengok denominator dia ataupun penyebut dia, nak bagi sama. Lepas tu, H darab dengan sama juga. Tak ada kawan merah pula. Darab 9H kuasa 2 tolak 25. Sorry tau, guys, saya tutup kamera. Sebab saya asyikkan tunjuk. Saya hidung tak tahu saya garis. Tak tahu hidung. Okay, lepas tu terus darab ya. Darab masuk dalam lah. So 24H kuasa 2. Darab H dah jadi 24H kuasa 2 K kuasa 2. 40K kuasa 2 darab H. 40H K kuasa 2. Negatif 12HK darab H. Negatif 12H kuasa 2 K. Negatif 20K darab H. Negatif 20HK. Lepas tu terus buat tambah terus Tambah 4K darab 9H kuasa 2. Dia akan jadi okey, kalau contoh tak nak tambah lagi, biar dulu. Jadi saya pisahkan Saya nak bawa ke tepi supaya awak nampak apa yang saya buat. Okay, ini yang belah kiri ni. Saya pisahkan belah kiri dulu. Yang panjang sikit jalan cerita dia. Lepas tu yang bawah pun sama, 9H kuasa 2 darab H. 9H kuasa 3. Tolak 25H. Okey, so settle dah belah. So sekarang kita pergi belah kanan. Tambah 4K darab 9H kuasa 2. 4 darab 9, 36. 36KH kuasa 2. Lepas tu, ataupun H kuasa 2K pun boleh. Tak ada masalah pun. Boleh je mana-mana. Asalkan kita buat macam mana. Kita buat H kuasa 2K lah, nak bagi sama dengan 12 tu. Nak kata. 36 H kuasa 2K. Masuk 4K darab negatif 25. 4 darab negatif 25. Negatif 100K. Wow, 100,000. Okey, so H darab 9H kuasa 2. 9H kuasa 3. H darab negatif 25. Negatif 25H. So dekat sini, bila awak dah darab atas bawah tu, dia akan dapat sama. Nampak ini dengan ini dah sama. Denominator ataupun penyebut kedua-dua belah dah sama. So baru dah boleh buat tambah. Sebab tu dah kena samakan. Kalau tidak tak boleh buat tambah Darab dengan bahagi tak apa. Lain. Okey, bila dah boleh buat tambah, terus sambungkan saja. Lagi satu, ini kan positif kan. So kalau pergi dari sini pun positif, ini pun negatif lagi. Kalau yang tengah-tengah dia negatif, kalau jumpa 36HK, H kuasa 2K, dia akan jadi negatif 36H kuasa 2K. Jumpa negatif 100K, dia akan jadi positif 100. Itu satu lagi awak kena alert lah. Kena masukkan tu alert lah. Kena tahu jadi apa. Okay, so saya pun gabungkan terus. Saya tak susun lagi, saya gabung saja. 24H kuasa 2, K kuasa 2 tambah 40 HK kuasa 2 tolak 12H kuasa 2 K tolak 20 HK. Kita lebih jadi ni dulu. Tambah 36 H kuasa 2 K tolak 100 K. Okay. Per 9H kuasa 3 tolak 25 H. So sekarang baru susun mana yang sama. Kita tengoklah mana yang sama. Okey. 24H kuasa 2, K kuasa 2. Tengok ada lagi tak H kuasa 2, K kuasa 2? Okey, tak ada. So 24H kuasa 2, K kuasa 2. Tambah, okey, 40H K kuasa 2. Tengok ada tak H K kuasa 2? Okey, tak ada. Tambah 40H K kuasa 2. So 12H kuasa 2K ada lagi tak? Okey, ada 36 tu. Tolak 12H kuasa 2K tambah 36H kuasa 2K. Tolak 20HK. Tolak 100. Per dan H kuasa 3.
tolak 25. Yang ni kalau awak rasa macam tak mahir sangat pun saya tak marah lah. Sebab awak kena buat banyak latihan baru awak faham apa yang awak buat tu. Sebab dia pecahan satu lagi, dia gabung darab dengan tambah. Tapi kalau yang basic atas-atas tu awak kena mahirkan lah. Tak boleh lah tak tahu, okey? So dah sampai sini. Kita pun akan buat apa? Cuba faktor sepunyakan untuk semua orang. Semua sekali lah. Ada K+2, yang ada KH, semua tu kan. Supaya kita boleh potong dengan yang bawah. So senang cerita, cuba buat yang bawah dulu. 9 dengan 25 kan. So ada 9 dengan 25. Tu cari apa yang boleh kita bawa keluar. 25. Boleh pakai dia. Darab. Saya belum tengok. Siapa tahu nak buat apa? Tengok. Dan hidungnya. Siapa yang nak buat? Yang tunjuk buat apa? Dia sebenarnya kena fakturkan lah, nak bagi dapat sama. Bukan dapat sama, maksudnya nak permudahkan. Dan kebuk keluar satu persatu. 9H kuasa 3. Jadi, okey, saya dah tahu. Ini negatif 25 kan? Saya rasa dia buat keluar kita lah. Tapi tak apa, sekejap eh. Kak Ivy dulu lah soalan ni eh. Dah buat banyak Kak Ivy pula. Kak Ivy dulu lah. Kita ingat pula macam saya buat ni. Kak Ivy dulu. Macam boleh dengarkan soalan ni saja. Tapi macam ni lah cerita dia lebih kurang. Kak Ivy dulu eh, nanti saya hantar video. Kita buat dah tadi, tu saya lupa. Sorry eh. Saya dah tahu hidung, buat orang hidung. Okay, sorry eh. Yang ni tak apa. Macam, kena buat banyak sikit latihan bagi kita faham. Panjang kan? Tapi yang atas ni, jangan tak tahu buat. Maksudnya yang kembangkan, yang permudahkan, yang tak ada pecahan-pecahan, jangan tak tahu buat pula lah. Okay, mesti tahu buat macam mana nak buat ya. Okay. Okay tak semua? Kita soalan tu dekat sejam. Okay tak? Ada soalan tak? Nak tanya. Kena buat latihan banyak sikit. Tapi atas tadi tu faham je kan? 1 dengan 2 tu okey je kan? Dengan 4A. 4B je lah rasa macam lalak sikit. Okey. Siapa ada soalan dekat tangan? Boleh tanya. Sebelum saya masuk bab 3. Bab 3 ni senang. Sebab kita dah belajar waktu kelas wajib 1, 2, 3, 4 tu. Kelas bulan pertama. Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak? Okey ya. Semua orang masih boleh bernafas lagi ya? Masih boleh berfikir lagi ke? Okey kan? Okey. Okey. So saya bagi take 5 sekejap. Sebab dah sejam kan. Saya bagi take 5 sekejap. Pergilah minum air ke, makan kurma ke apa ke sekejap. 5 minit je. Pukul 10 kita mula balik. Sejam lagi kelas kita. Okay, boleh pergi minum air sekejap. 5 minit only.
Okay. Alright. So, saya harap semua orang dah ada ya. Okay, so hari ni kita akan belajar bab 3, rumus algebra. Okay, saya tak galak awak tulis sambil saya tulis ya. Lepas saya dah tulis, biasanya saya akan bagi time lah untuk awak salin. Okay. So dalam rumus algebra ni, kita kena tahu beberapa perkataan lah yang nak bagi tahu nak buat apa. Cerita dia nak buat apa. So yang pertama, awak kena tahu apa itu maksud perkara rumus. Perkara rumus. Yang kedua, kena tahu apa maksud itu subjek, sebagai subjek. Biasanya yang macam tu lah. Sebagai subjek. Atau bahasa Inggeris dia as a subject. Perkara rumus ataupun sebagai subjek. Sikit kalau tulis jauh-jauh dia buruk. Sebagai subjek. So yang ketiga, cari nilai. So ini tiga perkataan ni ataupun tiga ayat ni, dia membawa maksud yang sama sebenarnya. So contoh, dia saya cakap, okay, so contoh saya bagi bawah ni. So 2y tambah x sama dengan 18. Contoh. Okay. 2y tambah x sama dengan 18. Lepas saya cakap, jadikan x sebagai perkara rumus. So, apa maksud jadikan sebagai perkara rumus? Cari nilai sebagai subjek. Itu semua tiga-tiga membawa maksud yang sama. Kecuali nombor 3 tu, kena tahu berapa nombor dia. Kalau biasanya sebagai subjek dan perkara rumus tu tak tahu berapa pun tak ada masalah. Tapi kalau nilai, kita akan dapat satu nombor. Sebagai subjek atau perkara rumus, biasanya kita tak akan dapat nombor lah. Kita akan ada huruf juga. Okey. Apa maksud sebagai perkara rumus, sebagai subjek ni? Maksudnya, apa yang dia minta tu mesti duduk depan. Belah kiri, usually kita buat belah kiri. Sebenarnya memang kena buat belah kiri. Itu dia punya rules lah. Belah kiri, depan, positif dan alone. Macam saya ajar dulu kan. Forever alone. Forever alone. Positive and forever alone. So benda tu lah. Juga dia orang member contoh. Okay. So mesti duduk depan, belah kiri, which is belah kiri dah depan tu. Mesti positif dan mesti forever alone. Mesti seorang-seorang. So sekarang saya minta jadikan X sebagai perkara rumus. So mesti jadikan X tu duduk belah kiri. Okay, duduk belah kiri belum? Yes, dah duduk belah kiri. Dah positif ke belum? Yes, dah positif. Tengok macam ni. X tu dah positif. Tapi X tu belum alone lagi. Dia ada 2Y kat depan. So kita kena pindahkan 2Y ni pergi belah kanan. So dia akan jadi X sama dengan 18. So 2Y ni positif kan? Dia pindah sana jadi negatif. Ni macam kita belajar dalam kelas awal-awal tu. Yang pertama kita belajar integer, kedua belajar algebra, tiga belajar algebra, empat pun belajar algebra. Saya harap awak ingat balik lah. Kalau tak ingat boleh buka balik nota yang saya bagi sebelum ni. Dia benda yang sama je sebenarnya. Rumus algebra ni sama je macam yang sebelum ni kita belajar. Okay, ada soalan tak? Sampai sini. Kalau soalan dia macam ni. 2y tambah x sama dengan 18. So kalau dia kata jadikan x sebagai perkara rumus. Jadikan x sebagai subjek. So benda yang sama. Soalan yang sama. Beginilah cara buat dia. Mesti pindahkan semua selain daripada x. Duduk belah kanan. X tu duduk seorang je belah kiri. Dan mesti positif. Alone and must positive. And must be ada left hand side. Belah kiri, positif, mesti seorang-seorang. Tiga benda ni wajib awak dan dudukkan sekali lah. Maksudnya tak boleh lah dia negatif. Tak boleh lah dia tak duduk seorang. Tak boleh lah dia tak duduk belah kiri. Memang kena duduk belah kiri tau. Okey. Ada soalan tak? Dia lagi ikut saya rasa ni. Ini mudah je lagi. Okey. So contoh yang kedua saya bagi. Ini contoh yang pertama. Okay, contoh yang kedua saya bagi lagi 2y
tambah X sama dengan 18. So sekarang saya akan cakap jadikan Y sebagai subjek. Dia bisa apa ni? Sebagai subjek. Maksudnya kita nak letak Y tu dekat depan. Tak nak ada sesiapa dan mesti positif dan mesti belah kiri. 3 benda tu you patut penuhilah kriteria dia. Okay, so pertama sekali kita akan pindahkan yang mudah dulu. Awak tahu tak 2Y ni apa hubungan dia? Siapa tahu? 2Y ni sebenarnya 2 apa benda dengan Y? Siapa tahu? 2 darab Y. Yes, 2 darab Y. So 2 darab Y. So jangan pindah darab, pindah tambah. Okay, dia pun dah ajar dah dulu. Okay, so pindahkan X ni dulu. Tambah X ni, pindah pergi belah kiri dah. So akan jadi 2Y sama dengan 18 tolak X. Lepas tu baru pindahkan Y tu. Dia akan jadi, dia kan darab. So pindah Y ni jadi bahagilah. So akan jadi Y sama dengan 18 tolak X bahagi Y. Bahagi Y pula ya. Bahagi 2, sorry. Kita nak Y kan, pindahkan 2. Boleh saya pindahkan Y. Malam dah. So pindahkan 2 tu. Jadi bahagi 2. Gitu. So inilah jawapan akhir dia. Lepas tu 18 kan boleh permudahkan kan. Maksudnya 18 boleh bahagi 2 kan. Dapat 9. So apa jadi? Y sama dengan 9 tolak X per 2. X boleh bagi 2. 18 bolehlah bagi 2 sebab dia nombor. Ada soalan tak? Sampai sini. Tak faham lah cikgu. Tak faham apa? Yang mana awak tak faham? Cara nak tukar jadi 18 tu. 18 bahagi 2? 18 bahagi 2 berapa Izri? Sembilan. Tukar jawapan 9. Sebab tu dah kat sini dapat 9. Lagi? Oh, yang tu Yang lah. pindah-pindah tu faham? Ah, Ingat lagi kan? Pindah-pindah tu. Kalau tambah lawan dia tolak. Darab lawan dia bahagi. Bahagi lawan dia darab. Tolak lawan dia tambah. Tu dah kena ingat. Kalau tak ingat tulis tambah jadi tolak. Darab jadi bahagi. Dan sebaliknya. Ini kalau dia langkah sama dengan. Kalau dia pindah antara sama dengan tu jadi macam ni lah. Kalau dia tak pindah sama dengan, dia duduk dekat satu belah je. Tak adalah jadi pindah. Tambah jadi tolak pula. Dia hanya terlibat kalau dia langkah sama dengan tu. Contoh macam ni kan. Sama dengan kat sini. So 2 ni langkah sama dengan terjadi bahagi 2. X ni tadi langkah sama dengan jadi tolak X. Boleh kan? Okay. Lagi ada soalan tak yang lain? Itu je. So kat sini, kat sini, kalau awak boleh fakturkan, maksudnya buat keluar yang sama, cuba buat keluar sama. Tapi saya tak galakkan lah. Okey, lagi satu, tambah jadi tolak, darab jadi bahagi. So lagi satu, ni bahagi tau. Kuasa 2, kalau pindah jadi apa? Kuasa 2 jadi apa? Siapa tahu? Apa dia? Kuasa 2. Oh ya, punca 2. Kuasa 2, pandai. Ingat lagi. So, kalau kuasa 3, punca kuasa 3. Gitu je lah. Itu je yang terlibat sebenarnya. Itu je kita punya orang cakap cara kira kan. Tambah tolak darab bahagi kuasa 2. Itu je yang ada punca kuasa. Tu saya rasa boleh buat dah ni. Ya, bolehlah salin sikit. So kena ingat kalau disebut perkara rumus sebagai subjek dan cari nilai, mesti apa yang diminta tu letak dekat belah kiri. Wajib belah kiri. Kalau tak letak belah kiri, awak tak boleh kira lah. Kalau dia kata cari nilai X. So X tu kena letak depan lah. Cari nilai Y. Y tu mesti letak depan. Biasa kalau cari nilai, sekejap lagi saya akan tutup.
Sekejap lagi ke? Tak payahlah minggu depan lah. Cari nilai ni. Saya nak awak mahirkan pindah-pindah dulu. Saya kena pandai pindah-pindah dulu baru boleh buat ni. Jadi saya bagi lagi satu contoh yang melibatkan pecahan. Apa jadi kalau pecahan? Minit lah saya bagi. Kalau contoh nanti cari nilai kan. Dia dapat macam ni contoh lah. Y 18 tolak X per 2 ni. Tak nak buat 18 tolak 18 per 2 tu pun tak apa. Tak nak simplify jadi 9 pun tak apa. Tak ada masalah. Terus masukkan je nombor. Saya ajar. Saya rasa saya boleh berak soalan nombor 3 dah ni. Bentuk yang ketiga. P sama dengan punca kuasa 2 R tolak S. So sekarang saya nak R tu sebagai subjek. Cuba buat. Nanti bagi tahu saya. Apa jawapan awak? P sama dengan punca kuasa R tolak S. Saya nak R tu sebagai subjek. Bukan S. Bukan P. R sebagai subjek. Nak kena pindah siapa dulu. Lepas tu nak jadi macam mana. Terus tulis jawapan dekat chat box. Ataupun boleh angkat gambar lah kalau rasa susah. Saya tak susah pun. At least kalau 5 orang dah jawab, okey lah. Siapa dah dapat? Siapa dah dapat? Dia bagi tahu. Awak dapat.
Tak ada siapa boleh buat ke? Siapa tak boleh buat? Nombor 3 ni, contoh nombor 3. Ini contoh je tapi saya suruh awak buat dulu. Siapa tak boleh buat angkat tangan? Okey, lagi. Yang lain boleh buat. Izrin saja tak boleh buat. Ya, mungkin. Itulah. Okey, 4 orang tak boleh buat. Yang lain? Boleh? Apa lagi ada? Tak ramai yang mana ni. Ishraf. Macam mana nak buat ni Ishraf? Explain sikit Ishraf. R sama dengan P kuasa 2 tambah S. Okey Ishraf, cuba cakap kat dia orang. Aku nak buat dulu. Saya tolong tulis, awak cakap. Saya buat P kuasa 2 sama dengan punca sama dengan R tolak S. Maksudnya awak pindahkan kuasa 2 tu, betul tak? Pindahkan punca kuasa 2 kepada P belah kiri jadi kuasa 2 P kuasa 2. Betul. So pindahkan dulu punca kuasa 2 ni pergi belah kiri. So kalau pindah jadi kuasa 2. So dia akan jadi P kuasa 2 sama dengan R tolak S. Okey lagi Ishraf? P, lepas tu pindah S P belah kiri jadi P kuasa 2 tambah S. So pindahkan negatif S ni pergi belah kiri. Jadi P kuasa 2 tambah S sama dengan R. Lepas tu, boleh ke R duduk belah kanan? Tak boleh. Tak boleh. So tukar je kedudukan dia tanpa tukar dia punya simbol. So akan jadi R sama dengan P kuasa 2 tambah S. Thank you Ishraf. Macam tu je buat dia. Kena tahu nak pindahkan apa tu. Kenapa kita pindahkan kuasa 2 dulu? Sebab kuasa 2 tu pegang R dengan S tu sekali. Tak boleh pindahkan S saja. Ataupun tak boleh nak pindah R dulu. Tak boleh pindah S dulu. Sebab punca kuasa 2 tu dia pegang dua-dua sekali. So ini nombor 3. Okay, sama juga macam nombor 4. Contoh soalan nombor 4. J sama dengan K tambah M per 6. Contoh macam ni. Saya nak buat 2K lah. 2K tambah M per 6. So saya nak K sebagai subjek. So mula-mula sekali awak kena pindahkan yang pegang dia dulu. Kalau 2K tambah M boleh pindahkan tambah M dulu. Tapi sebab sekarang ni ada 6 dekat bawah tu, so kena pindahkan 6 tu dulu. Sebab dia yang pegang 2K tambah M. Kalau dia ada lagi, M tak boleh pindah. Kalau kita nak pindahkan jadi M per 6. So pindahkan 6 ni pergi belah sini. So belah kanan dia bahagi kan. So pindah belah kiri dia jadi darab. So 6J sama dengan 2K tambah M. Dapat 6J, 6 darab J, 6J lah. Okay, lepas tu baru pindahkan M tu pula. So positif M ni pergi belah kiri, dia akan jadi 6J tolak M sama dengan 2K. So 2K ni apa? 2 darab K. So pindahkan darab ni, 2 darab K ni pergi belah sini jadi bahagi 6J tolak M per 2 sama dengan K. So dapatlah K sebagai subjek tapi tak boleh isi belah kanan. Mesti isi belah kiri. So jadi K sama dengan 6J tolak M per 2. Bila ada benda yang pegang dia macam punca kuasa. Maksud pegang tu dia ada dekat dua-dua nombor. Macam ni tadi kan. 6K, 2K dengan M ni dia terikat dengan per 6. Macam R dengan S ni dia terikat dengan punca kuasa. Maksudnya punca kuasa tu duduk dekat atas dua-dua. Maksudnya ni 6 ni duduk dekat bawah dua-dua. So kita kena pindahkan yang tu dulu baru boleh pindahkan yang lain. Faham tak? Ada soalan tak? Nak tanya? Boleh tanya sekarang. Ya. Kalau K tu buat K sama dengan 3 tolak M per 2 pun sama. Jawapan dia betul kan? Boleh, betul juga. Maksudnya awak nak baca ni kan? K sama dengan highlight tu pula. K sama dengan 3J tolak M per 2. Macam ni, betul tak?
Betul. So boleh, tak ada masalah. Maksudnya awak dah bahagikan 6J per 2 tu. Sebenarnya, okay, so saya terang kat sini. Ini kan tolak. So maksud tolak, kita punya nombor bawah tu sama. Cuma kita tak boleh tolak sebab satu tu ada J, satu lagi tak ada J. Kena ingat. Kalau nak tolak, mesti ada huruf yang sama dan nombor bawah yang sama. So isu dia sekarang, 6J dengan M ni, nombor bawah dah sama, cuma tak boleh nak tolak je. So sebenarnya, 6J tolak M ni, dia sebenarnya 6J per 2 tolak M per 2. Inilah sebenarnya benda tu. Cuma kita tak buatlah satu-satu. Kita terus gabungkan je 6J tolak M per 2. Sebab dia kongsi nombor 2 yang bawah tu sama. Sebab itulah Isyraf tu boleh bahagi terus. Sebab dia sebenarnya satu-satu. Boleh bahagi dengan tak boleh bahagi je. Okay, lagi ada soalan tak nak tanya? Say no all hand. Kalau ada yang tanya, tanya sekarang Belum tak faham. So inilah basic dia macam ni je. Dia ulang dia yang sama je. Yang penting awak tahu nak pindah apa dulu, nak buat apa. Ni kita dah belajar dah waktu. Kelas pertama, kedua, ketiga. Jadi ni dah kita dah belajar. Okay, so satu lagi contoh saya bagi. Macam mana kalau 2M tambah 2M per 4, 2M per 4, 2M per 3 tambah N sama dengan 13. Gini. 2M per 3 tambah N sama dengan 13. So ini kita nak pindah mana dulu? Nak pindah 3 ke? Nak pindah N? Siapa tahu? Nak pindah siapa? Pindah Izrin nak N dulu. Dia pindah N dulu. Kenapa kita tak pindah 3 dulu, Izrin? Tanya pada Izrin. Izrin, kenapa kita tak pindah 3? Kenapa kita nak pindah N dulu? Tadi kita pindah bawah. Tak tahu lah cikgu. Tak tahu lah. Damia? Damia? Saya pun tak tahu. Tahu juga. Kan saya cakap tadi. Ini, macam ni contoh ni kan. 6 ni kita pindah sebab dia pegang dua-dua nombor. 2K dengan M ni bawah dia 6. Sama-sama bawah dia 6. Kalau contoh yang seterusnya ni saya bagi, nampak ni. 3 ni duduk bawah N ke, Damia? Tiga tu ada bawah N ke? Tak ada kan? So kita akan pindah N dululah. Sebab N tu boleh pindah dulu. Tak payah tunggu 3, dia boleh pindah. Sebab kita akan pindah yang mudah dulu. Kalau biasa kita buat kira biasa, tak akan ikut buat emas ataupun udabah, tato, apa tu kan. Kita buat kurungan darab bahagi semua tu kan. Tapi bila macam ni, kita akan terbalikkan. Kita akan buat yang mudah dulu. Iaitu tambah atau tolak, barulah darab dengan bahagi. Tapi kes ni, 3 tu tak ada dekat bawah N tu. So bolehlah pindah N tu dulu. So kita akan jadi 2M per 3 sama dengan 13 tolak N. Ni tambah N, pindah ke sini jadi tolak N. Sebab dia langkah sama dengan tu. Lepas tu bila sampai sini, barulah boleh pindahkan 3 tu. So 3 tu bahagi kan. Pindah kanan jadi darab. So dia akan jadi 2M sama dengan 13 tolak N darab 3. Bukan 13 darab 3, bukan N darab 3. Tapi 13 tolak N darab 3. Dua-dua kena darab 3 So 2M sama dengan, so 13. Gunakan kalkulator, tak payah guna otak. 13 darab 3, 39 tolak 2N sama dengan 2M. So mesti nak M sahaja. Nak M sebagai subjek. Saya tak tulis tepi ni. M sebagai subjek So 2M ni 2 darab M, pindah belah sana jadi bahagi. So akan jadi M sama dengan 39 tolak 3N per 2. Itu saja jawapan dia. 39 tak boleh bahagi 2, 3 pun tak boleh bahagi 2, so tak payah bahagi. Jadi kat ini saja jawapan. Ini memang kena mahirkan tau. Ini saya dah ajar dah. Waktu awal-awal kelas saya tu. Kelas pertama, kedua. Pertama integer, kedua dengan ketiga saya dah ajar dah ni. Banyak kali dah saya ulang. Korang kena tengok. Balik video ke,
latihan ke, tu kena mahirkan lagi. Nak pindah-pindahkan ni. Penting tau. Kalau tak pandai pindah, awak tak boleh dapat nilai dia berapa. Macam saya cakap tadi, cari nilai, jadikan sebagai subjek, jadikan sebagai perkara rumus tu semuanya benda yang sama. Cuma cari nilai saja kita akan dapat satu nombor. Macam ni, subjek dan perkara rumus kita tak akan dapat nombor yang macam nombor lah, nombor macam 1, 2, 3 tu. Kita akan dapat apa dia tolak, apa dia M lah, J lah, K lah, apalah ikutlah dia bagi. Unknown dia tu apa. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak? Nak tanya. Saya nak bagi soalan ni. Cikgu, ada cara lain tak nak tahu kalau huruf apa yang boleh pindah? Tak ada. Tak ada cara lain. Awak kena tahu yang mana yang mudah itulah yang pindah. Bila dia terpegang dekat satu benda kat bawah ataupun dekat atas, dua-dua nombor tu terpegang, kena pindah yang pegang tu. Jadi tadi 6 pegang. Kalau yang ni tadi punca kuasa 2 pegang. So kena pindah yang tu dulu. Kalau macam yang contoh ke-5 ni, tak ada siapa-siapa pegang N tu, boleh pindah N dulu. Sebab N tu tambah. Pindah yang mudah. Paling mudah pindah tu. Okey. Kalau dia tak berpegang pada apa-apa. Okey, boleh ya? Boleh. Okey. So lagi satu, okey, tambah sikit. Kalau dia sebut, satu lagi saya lupa. Ungkapkan. 4. Ungkapkan. So dia benda yang sama juga. Dia kata ungkapkan X. So sama jugalah, mesti X tak kat depan. Ungkapkan Y. Y mesti letak kat depan. Bila dia sebut ungkapkan dia, mesti yang tu duduk kat depan dan belah kiri. Depan tu masuk belah kiri lah. Positif, sorang-sorang, belah kiri. 3 benda tu kena pegang sekali. Tak boleh tinggal salah satu. Biasanya jawapan memang tak nak negatif lah. Memang positif sahaja. Tak ada negatif. Bukan jawapan lah. Huruf dekat belah kiri tu positif. Nombor belakang tu negatif, tak ada masalah lah. Huruf tu mesti positif. Nombor tu negatif, tak ada masalah. Okey? Tu sampai ungkapkan. Okey. So, ada soalan Ini sajalah. Ini ulang je balik sebenarnya. Kita dah belajar dah hari tu. Okey. So, kalau tak ada soalan, saya ada soalan yang dah diberi. Kita tak salah buka pula. Form 2. Sebab 3. Tersalah buku nama tak. Okey. So, sekarang buat praktis sumatif. Tak buat dah praktis formatif. Formatif ni sebab dia ayat-ayat saya tahu awak tak faham. Saya nak awak mahir. Pindah-pindah dulu. Okey. So, boleh buat praktis sumatif. Okey. Nombor 1 sampai nombor 8. Itu semua ungkapkan. Tengok soalan dia. Maka H sama dengan apa? Ungkapkan, 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 ungkapkan. Dalam sebutan. Ungkapkan, ungkapkan. Itu semua ungkapkan, jadikan perkara rumus. Jadikan sebagai subjek tu, itu benda yang sama. Okay, so boleh buat 1 sampai 8. Buat sekarang. Make sure pindah tu pindah elok. Jangan pantai je pindah tu. Tengok betul-betul. Siapa nak pindah dulu? Okay, boleh mula sekarang. 1 sampai 8. Tak faham boleh tanya. Lepasnya hantar ke cikgu. Hantar. Saya nak tengok macam mana. Okey. Sebelum hantar tu, you all boleh semak jawapan kat belakang. Kalau Cikgu. betul tu okey. Ya. Kena buat jalan kira ke? Ya buat. Okey. Kalau tak dapat jawapan belakang tu, boleh tanya saya.
Dengar tak suara saya? Okey, salah. Sorry ya. Senang pula saya. Ya, sudah selesai ni Allah. Percuma. Sekejap ya, saya hantar Azul ya. Ni bab 3 tau, tapi saya terbubuh nama bab 2 pula. Saya hantar dalam grup.
Soalan boleh tanya. Okey. So ada yang tanya, macam mana nak buat soalan nombor 4? Okey. So, dia sama macam yang awak buat tadi. Kena kembangkan dulu, awak masuk ke dalam dulu. Dia nak dalam sekejap. Sama dengan D. Ungkapkan. Apa tadi soal ni? Saya salah tekan. Okey, ungkapkan C dalam sebutan D. So, ungkapkan C. C tu duduk depan lah. D duduk belakang. So, pertama sekali, kena masukkan macam ni. Lepas tu baru awak keluarkan C tu. Masukkan dulu. So, apa jadi? Keluar merah. Tekan saya tadi. Apa yang terjadi? C tolak 6D tambah 6C sama dengan D. 6C dah. DC. Aduh, pelik ni. Okey, tak dengar tak? Orang tengah terang lah pula data stable. C tolak 6D tambah DC sama dengan D. Clear tak suara saya? Clear, cikgu? Sekejap saya pakai yang ni ya. Okey, hello, dengar tak? Clear tak? Clear. Okey. Okey. Alhamdulillah. Speaker. Dan saya buat kamera je. Okey, so saya masukkan dulu negatif T tu dengan C tadi. So ini jadi negatif Sebab dari semula. So ini kita expandkan sama macam derajat sebelum ni. Masukkan ke dalam. Kembangkan. So C tu saling bagi dia. C tolak D darab 6 negatif 6D. Tolak D darab C negatif C D sama dengan. Sampai sini boleh Okay, so bila dah dapat macam ni, kita akan pindahkan yang tak ada C. So which is negatif 6. So apa jadi? C tolak CD sama dengan D tambah 6. Okay, lepas tu D tambah 6D akan jadi 7D. C tolak CD sama dengan 6.
Tolak lah kan. Tambah. Okay. C tolak CD sama dengan 6D. Sekarang kita tak boleh pindah lagi apa-apa selain daripada D. C tu biar je kat situ. Ataupun ataupun macam saya nampaknya. C tolak CD sama dengan D. Okey. C tolak CD tak boleh sebab ada D. D, ungkapkan C dalam sebutan D. C tolak CD. Sekejap C tolak C. Okey. Okey, saya dah tahu dah. Sini awak kena fakturkan. Fakturkan tu maksudnya bawa keluar. Bawa keluar D tu, macam mana nak jadikan C tolak CD tu, bawa keluar dia jadi 1 tolak D darab C. Maksudnya kita bawa keluarkan C tu. Kan ni kan. C tolak CD. Kalau kita bahagi dengan C bahagi C 1. Lepas tu tolak C, D bahagi C, dapatlah tolak D saja. So tinggal 1 tolak D. Faham tak? Faham tak? Tak faham. Maksudnya kita kena fakturkan. Kita bawa keluar, bagi tinggal C saja. Macam mana nak buat tinggal C saja? So kalau C tu bawa keluar, dia akan jadi 1 tolak D. Kalau kita expand balik pun, saya tak C tu kat depan lah. Cantik sikit. C 1 tolak D. Kalau saya kembangkan balik pun, C darab 1, C darab negatif D akan jadi C tolak CD. Sama je macam yang atas tu. Cuma ni saya keluarkan, saya fakturkan sebab saya nak C saja. Saya tak nak D, ada D. So saya bawa keluar C tu. So tinggal C 1 tolak D sama dengan 6. So ini kurungan maksudnya darab kan. So pindah satu jadi bahagi lah. So jadi C sama dengan 6D per 1, sorry 6, dah 7D. Ini 7 ditambah 6D jadi 7D 1 tolak D. 7D per 1 tolak D. Faham tak? Kita tak faham. Bercerita kot. Soalan dia. C tolak D, 6 tambah C. Baik. C tolak D, 6 tolak C. 6 tambah C. 6 tambah C sama dengan. Okey, mula-mula sekali, kena kembangkan dia. Masuk ke dalam. Negatif D tu masuk dalam. Tapi jadi C tolak D tolak CD. Kenapa tolak? Sebab D tu negatif. So darab positif dapat negatif sama dengan D. Lepas tu pindahkan yang mana boleh pindahkan, yang tak ada C langsung. Inilah negatif dan pindah pergi kanan jadi positif lah. C tolak CD sama dengan D tambah benang. Negatif langkau sama dengan jadi positif. C tolak CD sama dengan 7D. Okay, boleh sampai sini? Sampai 7D boleh? Boleh tak? Yang tanya soalan ke saya. Okey tak? Faham tak sampai sini? Saya buat apa ni? Okey. So sampai sini, awak kena jadikan C tu seorang-seorang. Tak nak ada D. Tapi tak boleh pindahkan C tu terus macam tu. Tak boleh pindahkan D terus macam tu. So apa awak buat? Awak fakturkan. Sudah jadi C 1 tolak D
sama dengan 7. Ini kalau awak kembangkan balik, contoh saya kembangkan balik, dia akan dapat C darab 1 C. C darab negatif D, tolak C D. Nampak? Ini sama je dengan yang ini. Cuma ini kita patutkan. Kita buat macam patut semuanya, sama je cerita dia. Bukan kita nak C saja, tak nak D tu. Okay, so bila sampai sini, ini darab, kurungan tu maksudnya darab kan. So kita akan jadi bahagi ke sana. So C sama dengan 7D per 1 tolak. Bila macam ni, pindahkan segala buku macam tu, tolak D ni jangan tukar pula. Biar je jadi tolak. Sebab kita pindah sebiji. Kita pindah bahagi. Darab jadi bahagi. Kita pindah tambah jadi tolak. Tolak jadi tambah. Lepas tu dah akan jadi 7D per 1 tolak. Bukannya 7D 1 tambah. Bukan 7D 1 tolak. Boleh tak? Ada kita enter. Okay, cuba buat sampai 28. So itu jom buat. Kan? Okay, saya dah tahu dah apa. Nombor 9. Practice formatting. Tulis terus dalam Quran. Nombor slide 31. Nombor 1 sampai 8. Lepas tu nombor slide 30. Nombor 9. G H I G K L. So 1 sampai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 4 ni Nombor surat 31, saya tunjuklah, tak faham tak. So surat 31 ini, 1 sampai 8 ni, bukan homework pun, ni kelas work, patutnya dah siap. Lepas tu, untuk homework, ini nombor 9 ini, mula daripada G sampai L. So G sini, sampai L. Sampai habis dekat L. Tak faham? Boleh tanya. Due hari Sabtu, tapi cuba tolong siapkan sebelum hari Sabtu. Lagi cun lah. Tapi waktu siang-siang tu saya tak pernah reply dah, saya kerja. Kalau malam-malam saya free, saya reply. Okay? Ada soalan tak? Nak tanya lagi? Okay, ada lagi soalan tak? Nak tanya. Kalau tak ada, saya nak end je. End kelas. Okay. Boleh semua cuba buat tau. Make sure siap. Itu ramai. Tak ada ramai. Yang hantar hari Sabtu boleh. Last hari Sabtu. Hari Ahad tak nak. Saya tak nak hari Ahad. Saya nak hari Sabtu. So hari tu tak hantar. Saya Datul, Adam Farish, Izrin. Yang lain hantar lah. Salah tak apa. Tapi jangan salah semua. Salah semua saya tak nak tikam awak. Salah setakat contoh sini. Ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, macam tu kan. 14 soalan. Katalah 5 betul. Saya dah tik dah nama awak. Tapi jangan ada 15 soalan sampai 10, 12 salah, 13 salah kan. 1 betul, 2 betul. Saya tak ada tik. Sebab saya ikut kat sekolah banyak lagi di sekolah. Saya dah sekolah kan. Lambat lagi awak nak sekolah. Bertahanlah. Itulah tugas awak sekarang. Okay? So itu saja kelas kita untuk hari ni. Kita jumpa lagi next week. Sambungan topik ini untuk kita cari nilai pula. So sila mahirkan cari perkara subjek, perkara rumus, ungkapkan ni supaya nanti bila you nak cari nilai, it's become easier for you. Jadi senang. Cari nilai sangat senang sebenarnya. Kalau awak boleh buat ini soalan ni. Okay? So itu saja kelas kita untuk hari ni. So kita jumpa lagi
next week. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Salam. Terima kasih.